Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini kita akan bincangkan pasal teori tentang kekuatan mata jogan dan ancaman baru iaitu COD. Macam biasa, pendapat dalam video ni semuanya hanyalah pendapat dari saya. Jadi kalau korang ada pendapat yang lebih menarik tentang teori kali ni, boleh drop komen korang dekat ruangan komen di bawah. Sebelum kita mulakan video, aku haraplah sangat korang dapat subscribe channel Manpan Studio ni supaya dapat lebih berkembang maju dan supaya dapat mencapai 5k subscriber dalam masa yang terdekat. Dengan bantuan korang, dengan subscribe korang, impian itu akan tercapai. First, sebelum kita masuk kepada teori mata jogan, saya akan ceritakan beberapa fakta yang perlu kita tahu mengenai mata jogan ini, iaitu takdir mata jogan. Setakat ini, hanya ada 3 orang sahaja yang mengetahui tentang takdir mata jogan, iaitu Otsutsuki Toneri, Otsutsuki Momoshiki dan Uchiha Sasuke. Yang pertama, kita pergi kepada Otsutsuki Toneri, yang mana Boruto telah bermimpi dan berjumpa dengan Toneri. Dalam mimpi tersebut, Toneri telah berkata kepada Boruto beberapa perkara yang penting, tetapi saya akan sebutkan poin yang penting sahaja yang perlu kita tahu dari kata-kata Toneri itu. Iaitu yang pertama, Toneri mengatakan mata jogan Boruto ini akan menjadi harapan untuk melawan bencana yang akan datang. Dan yang kedua, mata jogan ini akan menjadi penentu takdir dunia shinobi. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbualan antara Otsutsuki Momoshiki dan Boruto. Yang mana Momoshiki telah berkata suatu hari nanti Boruto akan kehilangan semuanya yang dia ada sekarang ni. Dan mata jogan Boruto ini juga akan menentukan takdir dunia shinobi. Pada masa yang sama, kita boleh katakan Sasuke juga telah mengetahui tentang perbualan antara Boruto dan Momoshiki. Yang mana pada ketika perbualan antara Momoshiki dan Boruto sedang berlangsung, keadaan di sekeliling semuanya berhenti, kecuali hanya ada seorang yang mampu bergerak dan ditunjukkan reaksi, iaitu ialah Uchiha Sasuke. Mungkin perkara ini berlaku disebabkan Sasuke ni dia mempunyai mata reningan. Jadi disebabkan itu Sasuke mampu bergerak dan mungkin juga dia telah mengetahui tentang takdir mata jogan yang telah disebutkan oleh Momoshiki kepada Boruto. Dan seterusnya kita masuk kepada kelebihan mata jogan pula yang telah ditunjukkan dalam anime Boruto. Yang pertama, jogan Boruto mampu menemukan kelemahan musuh yang dia lawan. Yang kedua, jogan mampu melihat aliran cakra. Kemampuan ini sama seperti kemampuan mata Byakugan. Yang ketiga, jogan mampu melihat jalur alur dimensi. Dan yang terakhir, jogan mampu membaca pergerakan dari pihak lawan ataupun jutsu ruang dan waktu. Benda ni kita boleh refer pada perlawanan Boruto dan Urashiki. Yang mana Urashiki ni dia telah menggunakan jutsu ruang dan waktu untuk ke tempat yang ni, ke sini dan ke sini. Tetapi pergerakan itu dapat dibaca oleh Boruto disebabkan kemampuan jogan dia. Okey, selesai tentang fakta mata jogan yang mana saya sebutkan tentang takdir mata jogan dan kekuatan mata jogan. Okey, dah settle dekat situ. Next, kita masuk pula sedikit fakta tentang ancaman baru iaitu COD. First, apa yang perlu kita tahu tentang ancaman COD adalah tujuan dia, iaitu semua yang telah berlaku sekarang ini adalah disebabkan Ishiki. First, kita kena lihat yang mana kalau kita tahu COD ni dia telah menganggap Ishiki ni sebagai dewa bagi dia. Jadi disebabkan Ishiki ni telah membagi satu arahan kepada COD, yang mana arahan itu Ishiki telah menyuruh COD untuk menjadi seorang Otsutsuki dan korbankan Kawaki ataupun Boruto kepada Jubi untuk membangkitkan pohon suci, lalu makan buah dari pohon itu, seterusnya merantau ke planet-planet yang lain untuk menjadi seorang dewa. Dari sini terbuktilah perkara ataupun ancaman baru yang akan datang dari COD ini adalah sebab utamanya disebabkan Ishiki. Dan itu kita boleh katakan tujuan utama COD dalam peperangan yang akan datang. Tetapi sebelum semua perkara itu, kita perlu lihat dulu beberapa perkara yang penting yang telah disebutkan dalam chapter manga Boruto yang terbaru ni. Yang mana COD ni dia telah berhajat untuk membuat satu perkara. Sebelum dia memulakan perkara itu, dia mahu membunuh Uzumaki Boruto ataupun Uchiha Sasuke. Disebabkan dia ingin membalas dendam atas kematian Ishiki, yang mana kita sudah ketahui Ishiki ni mati disebabkan gabungan dari Naruto dan Sasuke dan bantuan Kawaki dan Boruto.
Dan dalam perlawanan itu terutamanya Naruto yang telah menggunakan Baryon Mode dan menyebabkan kematian kepada Ishiki. Dan dari chapter yang terbaru ini, iaitu Manga Boruto chapter 59, yang mana Coach sendiri telah berkata yang sekarang ni dia yakin yang mana dia mampu untuk membunuh Sasuke ataupun Naruto jika dia melawan mereka satu melawan satu. Kemudian bukan hanya Coach sahaja, tetapi Amado juga telah berkata yang dia rasakan jika Coach melawan Naruto satu melawan satu, kemungkinan besar Naruto akan terkorban dalam perlawanan itu. Disebabkan sekarang ni juga sudah kita ketahui yang Naruto ni tidak mempunyai kekuatan Kyuubi, dan mungkin perkara itu akan menjadi kelebihan kepada Coach, yang mana kekuatan yang ada kepada Coach ini semakin meningkat. Yang mana telah kita ketahui Coach ni sudah mempunyai dua anggota yang boleh dikatakan kekuatan yang ada kepada anggota ini luar biasa dan memang tidak boleh dibayangkan, iaitu Coach dan Daimon. Okey, jadi dari situ selesai tentang fakta yang saya telah sebutkan mengenai mata Jogan dan ancaman baru, iaitu Coach. Kita masuk pula kepada teori. Teori yang pertama, kemungkinan besar tak lama lagi dunia shinobi akan menghadapi ancaman Coach ini. Dan mungkin juga akan berlaku satu kehancuran yang besar kepada Konoha dan menyebabkan ramai ninja yang terkorban. Disebabkan kalau kita ketahui sudah, dalam ancaman Coach ni, dia tak sama macam ancaman-ancaman yang sebelum ni. Kita dapat lihat seperti mana Ishiki, seperti mana Delta, seperti mana Boro. Kita dapat lihat ancaman-ancaman yang telah berlaku sebelum ni tak sama yang akan dilakukan oleh Coach. Yang mana kita dapat lihat Coach ini dia mempunyai satu strategi. Anggota yang dia cari itu bukan anggota yang biasa-biasa yang sudah saya katakan tadi. Jadi mungkin kita akan dapat lihat selepas ini akan ada lebih kehancuran ataupun peperangan yang lebih besar akan berlaku di dunia shinobi disebabkan ancaman Coach ini. Dan kita masuk kepada teori yang seterusnya, yang mana saya juga yakin yang Naruto mungkin tidak akan mati dalam pertempuran dengan Coach disebabkan Jogan Boruto. Sebab apa saya buat teori macam ni? First adalah kerana masa pertempuran itu adalah masa yang sesuai untuk kita lihat kekuatan seterusnya dari Jogan Boruto. Disebabkan setakat ni kita masih belum ketahui misteri dan kekuatan penuh ataupun kekuatan yang lain yang ada pada Jogan Boruto. Jadi pada pendapat saya, dalam pertempuran yang akan datang ni adalah masa yang terbaiklah untuk kita lihat kekuatan sebenar Jogan. Jadi menurut korang macam mana? Adakah pertempuran itu Boruto akan menunjukkan kekuatan mata Jogan dia ataupun sebaliknya? Sebab yang kedua pula adalah disebabkan nyawa Naruto, iaitu jika Boruto melihat yang Naruto ini mungkin akan mati di tangan Coach, perkara ini mungkin akan menyebabkan Boruto menunjukkan kekuatan mata Jogan kepada Coach. Benda ni kita boleh refer dalam anime Naruto dan juga Boruto, iaitu di anime Naruto saat Naruto melawan Pain, yang mana ketika Naruto sudah kehabisan cakra untuk melawan Pain, dan pada waktu itu juga Pain telah menikam Hinata, yang akhirnya telah menyebabkan Naruto ini hilang kawalan dan telah dikawal oleh kekuatan Kyuubi pada waktu itu. Second pula kita boleh refer dalam manga Boruto, iaitu semasa Team 7 dan Kawaki melawan Boro, yang mana kita boleh katakan kekuatan yang ada pada Team 7 dan Kawaki memang tak mampu untuk mengalahkan Boro, sehinggalah tiba-tiba Boruto telah dikawal oleh Momoshiki dan telah berubah kepada mod Otsutsuki atau nama lainnya iaitu ialah Boroshiki. Dan disebabkan itu Boruto berjaya mengalahkan Boro. Dan untuk contoh yang terakhir kita boleh lihat yang terbaru ini, iaitu ialah Baryon Mode. Disebabkan kekuatan Ishiki ni terlalu kuat dan tidak mampu dihalang oleh sesiapa pun. Dan hanya ada satu cara, Kurama mengatakan, iaitu ialah dengan Baryon Mode. Yang mana Baryon Mode ini mod yang akan menyebabkan nyawa kepada Kurama ini terkorban. Dan dari sini mungkin perkara ini akan berulang, iaitu pada pertempuran Court, yang mana akan ada satu kejutan yang akan ditunjukkan oleh Masashi Kishimoto terhadap kita mengenai cara untuk mengalahkan Court. Sebelum ni dengan Baryon Mode, sebelum ni dengan Boroshiki, sebelum ni banyak lagi lah yang telah ditunjukkan. Jadi saya lebih mengharapkan untuk yang akan datang bukanlah perkara yang sama akan berulang, iaitu Boruto akan berubah menjadi Boroshiki dan mampu melawan Court. Untuk perkara itu terjadi, mungkin akan terjadi, tetapi
kurang best lah sebab perkara itu sudah terjadi. Jadi saya lebih mengharapkan benda baru yang akan terjadi, iaitu Boruto akan mengaktifkan ataupun membangkitkan kekuatan mata jogan dia di tahap yang lebih tinggi untuk berhadapan dengan Code. Jadi menurut korang macam mana? Adakah teori yang saya sebutkan ini akan terjadi, iaitu apabila berlakunya pertempuran berhadapan dengan Code, kekuatan mata jogan Boruto akan ditunjukkan. Jadi itulah teori dan fakta yang telah saya sebutkan dalam video ni, dan perkara ini juga bagus untuk kita disebabkan kita akan lebih ketahui banyak misteri tentang mata jogan, yang mana dikatakan kekuatan mata jogan ni terlalu kuat dan mempunyai banyak misteri yang banyak yang masih belum terungkap. Dan ingat, semua ini hanyalah sekadar teori dari saya. Maaflah kalau ada kekurangan dalam video ni, kerana saya pun hanyalah manusia biasa. Dan terima kasih bagi yang telah menonton teori yang tak seberapa ini. Dan kalau korang ada pendapat ataupun next tajuk untuk teori-teori yang akan datang, teori Kawaki ke teori Sarada ataupun teori Boruto vs Kawaki, korang boleh drop komen korang dekat bawah. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan yang diminta. Akhir kata, aku Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.